Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah versus Penang dalam pusingan pertama Piala FA, yang mana Penang menang pada perlawanan semalam melalui penentuan sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat dengan keputusan 2-2. Kedah yang dilihat mengawal ataupun lebih kepada ball position dan juga lebih kepada mencipta peluang-peluang ketika menyerang, gagal untuk menyudahkan peluang-peluang tersebut dengan baik. Manakala pasukan Penang yang lebih kepada corak bertahan, mereka berjaya memanfaatkan peluang yang mereka dapat hasil dari counter untuk menjaringkan 2 gol. So boleh kata yang pasukan Penang lebih klinikal dari segi menyudahkan peluang yang terhidang. Dan dalam sepakan penalti pun kita boleh lihat yang pasukan Penang adalah pasukan yang lebih bersedia dan lebih mengkaji corak penalti yang bakal diambil oleh pasukan Kedah, dan juga goalkeeper pasukan Penang memang mengkaji dengan betul-betul lah apa yang bakal dilakukan oleh pasukan Kedah ketika sepakan penalti, dan hasilnya goalkeeper Penang Syafiq Al-Fifi berjaya untuk menyelamatkan gawang dia dan juga untuk membawa Penang ke next round. Jadi tahniahlah kepada pasukan Penang dan juga good luck untuk the next round nanti, sebab memang deserve untuk menang. Dan Syafiq, anda memang wira lah dalam 90 minit. Anda juga ada menyelamatkan beberapa percubaan dalam situasi one on one, dan ketika penalti shootout anda berjaya untuk menyelamatkan penalti dari Litak dan juga Boyan Siga. Memang deserve man of the match lah untuk Syafiq. Kudus untuk beliau. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kedah dahululah. Apakah perkara yang kita boleh cerita tentang pasukan Kedah pada perlawanan ni? Baiklah, untuk pasukan Kedah, kalau kita lihat daripada segi build-up phase ataupun dalam fasa pembinaan game ataupun dalam fasa build-up, boleh dikatakan Kedah sebenarnya tidak mempunyai masalah dalam untuk menggerakkan ataupun untuk progress the ball daripada bahagian bawah ke bahagian mid department kepada bahagian attacking. Tetapi kalau kita lihat daripada segi corak menyerang pasukan Kedah, mereka lebih efektif dengan penggunaan daripada bahagian wide area, iaitu Kedah lebih menggunakan pemain-pemain di bahagian wide area untuk hold the touchline dan mendapat backup daripada pemain-pemain tengah seperti Maniot dan juga Litak yang banyak spread out untuk membantu bahagian wide area bagi untuk circulate the ball di kawasan tersebut dan juga menggerakkan bola untuk berhampiran dengan D-box pasukan lawan dan juga untuk penetrate masuk ke dalam D-box pasukan lawan. Jadi corak pasukan Kedah semalam kita boleh lihat Kedah lebih kepada penggunaan bahagian wide area dengan penggunaan winger mereka untuk beat dan juga untuk stretch out ataupun untuk attract pemain-pemain Penang bagi buka game, bagi ada ruang di bahagian tengah, sebab pasukan Penang bermain secara defensive structure yang sangat compact di kawasan tengah dengan pembinaan 5 pertahanan. Jadi mau tak mau Kedah memang terpaksa guna bahagian wide area, sebab kalau nak masuk ke bahagian middle ataupun half space, Kedah akan mengalami kesukaran sikit sebab pemain-pemain Penang agak overload di situ dan juga agak compact, yang menyebabkan pemain-pemain Kedah tak ada ruang untuk masuk lebih dalam ke dalam D-box pasukan Penang FC. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan Kedah, mereka menggunakan Hidalgo dan juga menggunakan Al-Hafiz serta Fayyad Zulkifli di second half untuk melakukan penetration di bahagian wide area dengan adanya support daripada 2 midfield pasukan Kedah, iaitu Ot dan juga Litak, yang akan sentiasa menggemang masuk ke bahagian wide area untuk memberi tambahan player di situ, dan juga akan ada pemain-pemain fullback Kedah seperti Arif Farhan yang akan bertindak untuk menjadi inverted fullback dan juga bermain dengan lebih tinggi dan masuk ke bahagian half space untuk memberi backup di bahagian tengah. Jadi kita boleh tengok banyak circulation ataupun pergerakan bola bahagian pasukan Kedah ni bermula di bahagian wide area, lepas tu akan ada backup daripada bahagian tengah dan dia akan buka kepada bahagian tengah, ataupun winger akan buat cut-in untuk penetrate masuk ke half space ataupun open game ataupun switch play daripada bahagian kanan ke bahagian kiri. Jadi apabila Kedah bermain sebegitu,
itu, Kedah akan ada ruang untuk beat pertahanan pasukan Penang di bahagian wide area dengan melakukan crossing ke dalam D-box, ataupun boleh masuk kain bagi melakukan percubaan di bahagian tengah, ataupun open game balik kepada bahagian tengah, yang mana kita boleh tengok banyak gerakan-gerakan Kedah daripada bahagian kanan. Mereka akan masuk balik ke kawasan half space ataupun ke kawasan tengah untuk mereka create chance yang lebih banyak. Jadi dekat situ pemain-pemain Kedah dah cuba untuk beat pertahanan Penang yang compact, dan juga cuba untuk mengguna pelbagai taktikal ataupun pelbagai corak menyerang lah untuk masuk ke dalam D-box pasukan Penang. Tetapi akibat dari kekompakan ataupun pemain-pemain pertahanan Penang yang sangat compact dan sangat berdisiplin, Kedah masih lagi tercari-cari ruang untuk mereka masuk. Dan dalam pada masa yang sama, Kedah juga mempunyai masalah daripada segi attacking style, yang mana kalau boleh saya katakan adalah penggunaan Lira masih lagi mengecewakan. Sebab apa saya kata begitu? Sebab Lira supposedly sepatutnya beliau boleh untuk drop lebih deep ataupun mencari ruang yang lebih banyak dengan membuat pergerakan tanpa bola untuk meminta bola kepada bahagian middle department, dan juga untuk memastikan yang gap antara middle dan juga attacking ataupun gap antara middle third dan juga final third tidaklah terlalu jauh. Tetapi apa yang dihadapi oleh Lira adalah beliau mengalami kesukaran apabila beliau dijaga dengan man orientation ataupun lebih kepada man to man marking istilah dia, apabila beliau dikawal dengan ketat oleh Rafael Victor. Dan Lira ni pula dia tak ada kelebihan daripada segi pace ataupun kelajuan untuk beat Rafael Victor, bahkan dari segi fizikal pun akan memberi advantage kepada Rafael Victor untuk memenangi bola, bahkan dalam area duel lagi lah sebab Rafael Victor tu tinggi. So apabila Lira ni dia tak boleh nak memberi something ataupun tak boleh untuk drop deep ataupun create space ataupun link up dengan bahagian middle third, maka dekat sinilah Kedah mengalami kesukaran untuk melakukan penetration di kawasan center. Jadi Kedah pun tak boleh nak buat game dengan adanya Lira. Banyak bola-bola yang dipasing kepada Lira seakan-akan tak boleh untuk menembusi bahagian pertahanan Penang. Tetapi adalah juga 2-3 gerakan yang terhasil berjaya untuk menjumpai Lira. Tetapi Lira pula yang lebih clumsy ataupun boleh dikatakan agak kelang kabut daripada segi decision making dan juga dari segi penyudah yang dia buat. So boleh dikatakan Lira masih lagi struggle untuk membuktikan diri dia masih lagi suit dengan taktikal yang diimplementedkan ataupun diterapkan oleh coach Nafuzi. Sedangkan bahagian tengah, bahagian winger, bahagian fullback dah buat kerja dengan baik, tetapi Lira masih lagi gagal untuk berfungsi dengan baik as a team play untuk buka game, untuk create space, untuk lebih drop deep. Dan jadi apa yang dilakukan oleh coach Nafuzi selepas itu adalah beliau berjaya membawa masuk ataupun membuat pertukaran dengan membawa masuk Balotelli, yang mana kemasukan Balotelli barulah kita nampak yang di bahagian attacking ataupun final third pasukan Kedah mereka mempunyai sedikit kelebihan, yang mana Balotelli ni dia menunjukkan sedikit kerajinan dan dia juga rajin bergerak. Jadi apabila dia banyak bergerak, dia juga bergerak tanpa bola, off ball movement yang lebih banyak, maka dia boleh create space yang banyak ke bahagian winger, dan dia juga boleh create space untuk pemain-pemain tengah pasukan Kedah mencari ruang-ruang yang kosong ataupun mencari ruang untuk melakukan penetration passing kepada beliau melalui through passing dan sebagainya lah. Dan hasilnya kita boleh nampak yang bahagian attacking pasukan Kedah lebih efektif dalam serangan dan juga berjaya untuk mencipta serangan-serangan yang lebih better lah ketika kemasukan Balotelli berbanding penggunaan Lira waktu dalam 70 minit lebih lah pada perlawanan semalam. Jadi benda tu memang kita kata pasukan Kedah kena perbaiki lah. Dan untuk bahagian pertahanan, kalau kita lihat dalam fasa build-up, bahagian pertahanan Boyan Siga dan juga Akmal Zahir mereka bermain dengan high line agak tinggi untuk pasukan Kedah. Sebab apa? Sebab mereka akan join the attack, dan juga penggunaan daripada Boyan Siga dan juga Akmal Zahir apabila mereka join the attack dan mereka berada di bahagian center, mereka ni memang bagus lah sebab Boyan Siga dan juga
Akmal Zahir, mereka ada distribution ball dan juga boleh untuk involve dengan build up yang bagus, dan mereka juga banyak masuk ke half space. Jadi dalam fasa build up mereka memberi support yang banyak dan juga memberi coverage yang bagus kepada bahagian attacking Kedah untuk Kedah slow down balik ataupun Kedah ada banyak option untuk passing ke bahagian tengah. So kalau Kedah tak boleh nak penetrate, Kedah boleh passing ke belakang dan Boyan Siga akan cari ruang untuk melakukan switch play ke bahagian kanan. Begitu juga dengan Akmal Zahir, sekiranya bahagian kanan tak boleh, maka Akmal akan open balik ke bahagian kiri. Cumanya permasalahan di bahagian defense ni adalah mereka bermain dengan highline dan boleh dikatakan daripada segi transition untuk game ni 2 gol pasukan Penang adalah terhasil daripada segi counter attack. Kalau kita lihat gol yang pertama daripada pasukan Penang adalah hasil hantaran direct terus dari goalkeeper pasukan Penang, iaitu Syafiq. So memang Syafiq nampak ruang kosong ada di hadapan, so Syafiq bagi long ball terus kepada Sony kawal seorang, tak ada orang jaga, puk dia rembat, Gomez berada dalam kedudukan yang kosong, Gomez buat tapping mudah je lah. Dan gol yang kedua adalah hasil daripada throw in kepada Sony, lepas tu Sony kepada Nama kepada Asnan tanduk kepada Sony dapat balik bola dan berada dalam kedudukan yang kosong, berjaya tewaskan Siga. Dan juga ada miscommunication antara pertahanan dan juga goalkeeper, yang mana goalkeeper pun teragak-agak untuk keluar, tetapi bola tu boleh dikatakan no angle shoot, tetapi Sony berjaya menyudahkan peluang tersebut walaupun angle yang ada tu agak memang sukar lah kan, tetapi berjaya menyudahkan dengan baik. Jadi boleh saya katakan untuk pertahanan Kedah, mereka perlu lebih aware dengan counter attack pihak lawan. Komunikasi antara defense department dengan goalkeeper department pun perlu improve lagi untuk memastikan yang mereka ada komunikasi yang baik ketika mereka diserang dan juga di counter. So benda tu juga untuk Kedah perlu perbaiki lah. Dan yang ketiga, mungkin daripada segi penalty shootout mereka pun boleh perbaiki lagi. Dan yang keempat, kalau kita lihat kepada corak permainan pasukan Kedah, macam saya cakap tadi, Kedah banyak menyerang dan sebagainya, tetapi apa yang menjadi masalah utama kepada attacking phase juga, Kedah sebenarnya agak kurang daripada segi perebutan area duel, yang mana kalau kita lihat banyak gerakan yang dilakukan oleh Hidalgo, hantaran tinggi yang dilakukan ataupun hantaran lintang yang dilakukan untuk meletakkan bola di dalam D-box bagi mencari Balotelli ataupun Lira di first half, masih lagi belum ada orang yang boleh nak receive the ball. Kalau kita lihat kepada corak ataupun kepada serangan pasukan Kedah, kita boleh nampak yang Kedah punya gameplay adalah daripada luar kotak penalti ataupun memang daripada luar kotak penalti lah, lebih kepada direct di kawasan center. So boleh dikatakan Kedah punya gameplay untuk menjaringkan gol masih lagi menjadi tanda tanya bagaimana mereka nak menjaringkan gol di dalam kawasan D-box. That is a question yang perlu dijawab oleh pemain-pemain Kedah sendiri. Sebab apa? Sebab dalam perebutan bola tinggi kita boleh tahu yang Penang ada advantage from the physical. So apabila Hidalgo ataupun dan sebagainya banyak cross, memang boleh dikatakan benda tu mencipta peluang dan benda tu hampir menjaringkan gol. Tetapi daripada segi perebutan boleh dikatakan Kedah agak kurang. Banyak hantaran-hantaran yang dilakukan berjaya di-intercept ataupun di-block oleh pemain-pemain Penang dengan heading dan juga clearance. So benda tu lebih kepada create chances ataupun mencipta peluang yang efektif untuk mendapatkan corner kick ataupun untuk mendapatkan throw in balik sahaja kepada pasukan Kedah. Tetapi pasukan Kedah juga mempunyai masalah apabila dapat set piece, sama ada corner kick ataupun free kick. Kedah tak ada seorang target man yang pure untuk menjaringkan gol melalui kedudukan ataupun situasi dead ball situation, terutamanya free kick, yang mana free kick hari itu Litak berjaya skor lah dengan Perak. Tetapi most of the time dalam 3 game lagi boleh dikatakan free kick daripada segi dead ball situation ataupun direct free kick ni Kedah masih lagi belum boleh convert dengan baik. Bahkan terutamanya ketika situasi corner kick memang juga menjadi permasalahan. Ada sampai 12 corner tetapi tak ada satu gol yang dikonvertkan melalui corner kick. That is something yang memang agak big problem apabila pasukan mengawal, orang kata apa, mengawal permainan tetapi tak boleh nak score from the corner kick. Benda tu perlu diperbaiki jugalah. Jadi secara overallnya untuk pasukan Kedah pada perlawanan semalam, main dah lawa, ball position dah lawa, tapi di bahagian striker to lane masih lagi perlu diperbaiki. Di bahagian middle department as a number 10 ataupun attacking midfielder, mereka perlu lebih kreatif dalam menggerakkan bola untuk memastikan bahagian middle dan juga attacking
tidak terlalu disjointed ataupun tidak terlalu ada gap yang jauh, dan benda tu perlukan peranan daripada midfield dan juga striker sendiri, dan striker pun kena perlu lebih function lah kan. Lira dia kena step up the game waktu lawan Kelantan United lagi untuk buktikan yang dia masih lagi adalah player yang sesuai dengan taktikal yang diterapkan oleh pasukan Kedah. Saya tak boleh nak komen banyak lagi sebab baru masuk game yang keempat secara total dalam keseluruhan Piala FA dan juga Liga Malaysia. Saya akan komen dengan lebih banyak sekiranya masuk game yang kelima Liga Malaysia nanti. So saya akan komen Liga Super lah. So saya akan komen dengan lebih detail untuk perlawanan-perlawanan akan datang. Untuk pasukan Penang pada game ni, saya bagi fully respect kepada mereka sebab mereka berjaya menunjukkan yang mereka adalah pasukan yang willing to win, dan mereka menunjukkan satu game yang bagus, yang mana daripada segi defensive structure mereka bertahan dengan 5-4-1 ataupun kadang-kadang 4-4-2 ataupun lebih daripada 5-3-2, yang mana taktikal bertahan dengan compact ni memang memberi side yang positif kepada pasukan Penang untuk mematikan bahagian tengah Kedah dan juga bahagian winger Kedah, ataupun senang serta berjaya block striker Kedah daripada menerima bola. So Kedah tak ada receiver. So that is a good thing lah. Mereka berjaya untuk buat game ni pada perlawanan ni. Yang kedua adalah kemasukan Osman Fanney dan juga Asnan Ahmad di second half adalah game changer untuk pasukan Penang, yang mana kemasukan Osman Fanney berjaya untuk buat satu reja yang memang dirty work gila. So benda tu memang positif kepada pasukan Penang. Masuk Osman Fanney, kita nampak yang bahagian tengah pasukan Penang ni lebih efektif, mereka lebih keras, work rate yang tinggi dan sebagainya. Memang masterclass lah. Kira semalam Manny Ott versus Osman Fanney, seorang technically goal, seorang technically defense. So benda tu positif lah. Dan Asnan Ahmad pun berjaya menunjukkan yang dia boleh bermain as a link up play untuk game ni. Ada beberapa gerakan yang dia terhasil. Dia sendiri ada create chance untuk score, tetapi dia tak score, dan dia berjaya untuk assist satu kepada Sony Saad. So that is a good thing. So ini membuktikan yang pasukan Penang adalah pasukan yang agak berbahaya apabila berhadapan dengan pasukan yang menengah hardline. So mereka ada advantage in term of counter attack sebab goalkeeper mereka boleh distribute ball dengan long ball dan sebagainya. So benda tu positif. Dan kalau kita ada peminat Kedah kata awak Kedah tak main long ball dan sebagainya, Kedah tak boleh nak main long ball sebab memang Lira kena kawal ketat kan. Kita kena faham juga corak permainan yang ditampilkan oleh pasukan Penang, mereka lebih kepada pressing as a team, manakala Kedah lebih kepada zonal punya marking. So itu sebab kita boleh katakan Kedah tak lebih kepada orang kata apa, tak lebih kepada high pressing dan sebagainya, sebab Kedah lebih kepada dalam term zonal. So bila zonal, dia lebih kepada untuk ball position, lebih kepada tunggu pasukan lawan buat mistake, dan lebih ready untuk intercept dan juga block pergerakan yang dilakukan oleh pasukan lawan lah. Untuk pasukan Penang pula, in term of penalty shootout, memang nampak yang mereka ready. Syafiq Afifi, you are the man lah, and anda berjaya save dengan sangat cemerlang. So Kedah kena terima hakikat, mereka kalah game ni melalui sepakan penalti. Mereka dah buat untuk comeback untuk menyamakan kedudukan 2 sama. So mereka perlu bangkit balik, dan dah Piala FA dah boleh lupakan, fokus Liga Super dan juga Piala Malaysia. So good luck lah, sebab Kedah pun dah memang bagi tahu dah yang tahun ni adalah tahun yang mereka nak rebuild balik, mereka nak bina balik. So untuk Penang, mereka bagilah Coach Manzo tu pegang, and walaupun kena jadi coach pembantu saja, tapi nampak dengan kehadiran Coach Manzo semalam memang nampak lebih efektif, memang bagus ya. Dia handle in-game management tu bagus ya. So itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.